Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kalam Watan. Saya FR. Kalau siapa-siapa belum kenal sebab memang takkan kenal pun. Di mana program ni Kalam Watan kita akan menampilkan isu-isu semasa berkaitan dengan realiti kehidupan, jati diri, ketamadunan masyarakat Melayu khususnya. Sebab saya orang Melayu dan ramai di kalangan kita orang Melayu, kita nak tampilkan kegagahan orang Melayu ini sendiri. Bersama dengan saya malam ni, saya sangat-sangat bertuah sebab adanya seorang cendekiawan, academician, penggiat seni, pentadbir seni juga, yang sebenarnya dalam industri dia dikenali ramai, Dr. Zulkifli Abdul Rashid. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Masih kerana datang. Untuk makluman, Dr. Zulkifli Abdul Rashid ni, ataupun malam ni saya akan panggil dia doktor, dia adalah pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Seni Budaya dan Warisan di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, atau nama glamour Aswara. Budak-budak Aswara, korang tengok podcast ni, like, share, bagi tahu kat semua orang. Dan malam ni saya nak ambil kesempatan lah doktor, saya nak ucapkan tahniah atas satu buku penulisan doktor yang bertajuk Pengurusan Artistik Seni Pentas yang baru ni diangkat menerima anugerah buku negara pada tahun 2023. Saya ambil kesempatan ni sikit doktor. Kalau boleh Okey. ringkaskan, Ya. bagi sedikit summary buku tersebut. Okey, terima kasih Fahad. Buku tersebut adalah, saya cuba mengangkat tentang kerja buat orang belakang tabir. Orang belakang tabir itu, dalam konteks pengurusan seni lah. Jadi tajuk buku tadi, Pengurusan Artistik Seni Pentas itu adalah, saya cuba membincangkan tentang apakah peranan-peranan mereka yang terlibat di belakang tabir ini, yang jarang diperkatakan. Betul. Macam kita buat rakaman sekarang ini, Hmm. orang belakang tabir tak nampak, kita Betul. nampak kan. Padahal ramai tu. Ramai orang nak menjayakan kita punya rakaman kita kan. Jadi, buku itu cuba membincangkan bagaimana, cara mereka berfikir. Hmm. Bagaimana nak memastikan sesuatu produksi di seni pentas ke, seni TV, seni filem ke, bagaimana cara mereka bekerja ini. Hmm. Contoh cara mereka baca skrip, bagaimana cabaran-cabaran mereka, sebagai pengarah, sebagai, pengarah teknikal, pengarah persembahan, sebagai pengurus pentas, contohnya dalam konteks seni pentas tadi, mereka ni ada satu cara mereka bekerja untuk pastikan bahawa yang dibuat itu menarik Hmm. kepada penonton di depan nanti. Ah, So itu satu satu pemikiran, satu gerak kerja yang kena mantap, kena teratur, sistematik, baru hmm. dapat hasil yang terbaik. Itulah bukunya. Buku tu saya, mengkaji dengan betul dengan, melibatkan 33 orang saya punya informan saya, 33. untuk mencapai satu, kata orang, satu perbincangan yang eksklusif supaya nampak semua bidang daripada pengarahnya sampai ke krunya. Itu Boleh. lebih kurang buku itu. Jadi betulkan saya doktor, dengan izin, buku ni dia lebih kurang macam di sebalik tabir kepada di sebalik tabir. Ya, betul macam Oh, itulah, macam tu. okey, Di sebalik menarik. tabir, ya. Menarik penulisan tu. Okey, siapa-siapa yang ada kesempatan boleh dapatkan buku tu di mana doktor? Di bawah penerbitan Aksara lah. Penerbitan Penerbitan Aswara. Aksara. Ada di website Aksara ada. Okey. RM32 saja buku. Okey, insyaAllah guys, beli, support buku doktor. Mudah-mudahan doktor akan menulis lebih banyak lagi, menghargai sahabat-sahabat saya ni, antaranya yang di belakang kamera. Baik, Ya, ya. fokus kepada topik kita malam ni doktor. Masih kerana sudi datang sekali lagi saya ucapkan. Kita terus doktor Okey, okey. kepada soalan. Seperti mana dalam masyarakat Melayu dan seni ni, dia tak boleh dipisahkan lah Ya, ya. dalam setiap perkara pun. Bahkan kita ada seniman agung sepanjang zaman yang telah Ya, ya, diangkat. betul. Filem dia tu saya rasa tak perlu sebut nama dia, tapi semua orang boleh tahu filem dia melangkaui masa Betul, even betul. kalau orang tengok pun ni. Ah, jadi doktor balik kepada seni ni. Kenapa pentingnya jati diri seni dan budaya dalam sebuah negara tu sendiri? Dan apakah yang dimaksudkan dengan seni dan kebudayaan Melayu? Okey, dia sangat penting, sebab seni budaya itu adalah, melambangkan siapakah masyarakat dalam negara itu.
Sebab itu kita, dari dulu terkenal macam tu budaya Timur. Kenapa diangkat budaya Timur itu? Disebabkan maksudnya budaya Barat, Hmm, budaya Timur ada perbezaan lah kan? Tidak, hmm, kenapa diperkatakan ada budaya Timur, ada budaya Barat? hmm, Budaya Timur ni lebih dekat dengan budaya Melayu kita lah. ya, Kebanyakan kalau orang Malaysia ini dikatakan ikut adat cara hidup orang Timur, maknanya ada tersendiri yang tersirat di sebalik kehidupan itu. Budaya itulah satu kehidupan, satu cara hidup hmm, sesuatu masyarakat itu. Jadi dalam konteks Malaysia ke mana negara sekalipun dia bila adat di kita di Nusantara ini ada kesamaan. Okey. Macam Indonesia ke Brunei ke Singapura dulu ada Malaysia dan Malaysia sendiri. Ada kesamaannya. Jadi orang mengenali satu bangsa tadi melalui jati diri dia. hmm, Apa ditunjukkan kehidupan dia, percakapan dia, adat susila dia, budaya dia, eee, apa yang diamalkan dalam kehidupan mereka, hmm, itu mencerminkan siapakah mereka itu. Kalau kita kata budaya Barat, kita tahu macam mana Barat punya ya, cara. ya, Budaya Timur kita tahu adalah kita kan. Jadi, inilah dikatakan jati diri tadi. So, maknanya apabila kita portray itu, kalau kita tengok di Thailand, orang tahu cara, di Indonesia orang tahu cara, Malaysia orang tahu cara. So, benda-benda macam ni adalah, bila kita membawa ke mana-mana sekalipun, kalau kita mengekalkan jati diri itu, orang kenal siapa kita. betul. Jadi itulah saya katakan penting sebuah negara ada satu, jati diri yang tersendiri dan biasanya kita melihat jati diri melalui manusia, masyarakatnya tu. Betul. Masyarakat tu apa? Budayanya lah. Hmm, Jadi kalau kita tidak mengangkat budaya itu, kenapa orang macam mana orang nak kenal kita? hmm, Contohlah saya, wallahualam betul tak betul, saya dikatakan, dikabarkan, di Korea sendiri, Korea popular K-pop dia kan. hmm, Okey, mungkin tak betul, saya just dengar orang cakap-cakap di kaki lima lah ibarat kata, tapi saya ambil benda tu sebagai mungkin iya lah. hmm, Pasal katanya orang Korea ini, katanya, um, pasal dia orang tanya, "Eh, kau Korea ke? Ataupun, Cina ke Jepun?" hmm, Confused. Jadi dia kata, "Saya Korea." Itu kata-kata kaki lima lah, ya, tapi saya tak nak ambil yang itu, nak ambil bagaimana Korea angkat dia punya budaya. betul. Hmm, K-pop contohnya kan. ya, So kenapa dia memperkenalkan, melalui negara dia, seni itu sendiri, jati diri dia. ya, So pada saya, setiap negara cuba angkat jati diri masing-masing lah hmm, untuk memperkenalkan siapa dia. hmm, Indonesia cara dia, Thailand cara dia. So kita tak boleh tidak. hmm, So pentinglah untuk mencerminkan siapa kita melalui jati diri kita. Sebab tu kalau ada orang yang melanggar jati diri kita marah, betul. "Jangan, ini bukan kita. Jati diri melambang kita." Inilah penting. Hmm, Jadi saya rasa sangat-sangat tak kira siapa bidang, latar belakang dia, jati diri sangat penting. Especially di negara kita ini ada jati diri yang Timur tadi dan juga Islam lah, pada betul, saya. betul. Jati diri itu adalah cerminan cerminan masyarakat Masyarakat tu. kita, ya betul. Jadi doktor balik kepada kita punya topik perbincangan jati diri Melayu ini. Jadi maknanya siapakah yang mengamalkannya itu? Adakah masyarakat Melayu atau dia, kita panggil dalam bahasa Inggeris dia, kita terpaksa letak blanket untuk seluruh rakyat Malaysia sendiri, maknanya berbilang bangsa dan sebagainya. Jadi macam mana, doktor punya pendapat mengenai pengamalan, jati diri dan budaya, Melayu itu dan adakah dia berlainan dengan budaya Malaysia? Okey. Di Malaysia ini memang kita tahu kita masyarakat majmuk. Ada Melayu, Cina, India yang besar lah, lain ada lagi kecil-kecil. Saya melihat begini ya, budaya Melayu ini oleh kerana majoriti rakyat Malaysia adalah Melayu, Hmm, jadi budaya Melayu itu nampak besar. Kita nampak besar dan selalu nampak dalam macam apa cara sekalipun, maksud dalam acara-acara kita nampak, selalu diangkatnya adalah budaya Melayu ataupun kesenian Melayu dalam acara-acara kita. Kita ada masyarakat Cina, masyarakat India, kita ada budaya mereka sendiri. Tapi saya, melihat bahawa oleh kerana kalau kita ambil contoh di Indonesia, hmm. Indonesia mereka, semua bangsa mereka, Di dalam Indonesia bahasa jadi Indonesia. satu je. Betul, Jadi budaya Indonesia saja. betul. Dia tak ada pecah-pecahan tadi. Kerana mereka adalah mengamalkan asimilasi. Hmm, So, orang Cina pada sana dia menjadi Indonesia. betul, Dia tak ada bawa dia sendirilah. betul. Kita integrasi, cuba nak gabungkan Cina, India, Melayu jadi satu. Dia orang dah asimilasikan maknanya satu saja. Hmm,
Itu cara Indonesia buat. So dia nampaklah bangsa Indonesia tu satu Hmm. saja nampak. Kita, pecah-pecah tadilah. Hmm. Tapi dari segi budaya, amalan budaya tadi saya rasa, boleh kita amalkan satu, maknanya diangkat satu menjadi besar tadi. Sebab saya tengok budaya Melayu ini seolah-olah tak salah bangsa lain boleh ikut. Hmm. Sebabnya apa sangat dia punya tu, kebaikan je. Hmm. Dia tunjuk kebaikan pada saya semua bangsa, agama nakkan kebaikan. Betul. Jadi budaya Melayu itu budaya yang saya rasa boleh semua orang ikut. Sebab saya ambil contoh di Kelantan. Hmm. Di Kelantan ini, sama je, budaya satu tu je. Orang Kelantan tu orang Cina ke, India di sana ke, Melayu ke, duduk semeja, elok saja. Maknanya kadang-kadang saya sendiri, Hmm. daripada Terengganu, jiran saya orang Thailand. Saya panggil orang Thailand tu Pak Cu je. Pak Cu ni maksudnya kalau kita Pak Usu lah. Betul. Dalam bahasa Melayu Pak Usu. Kenapa kita boleh panggil dia Pak Cu? Hmm. Sebab kita rasa dia macam kita. Betul. Orang Thailand pun rasa macam kita rasa macam dia. Betul. Maknanya budaya tu dah dekat. Betul. Dekat kan? Orang Thailand di kampung saya buat kenduri. Hmm. Anak dia kahwin. Dia panggil orang Melayu datang kenduri kat rumah dia. Hmm. Tapi oleh kerana dia dah biasa dengan orang Melayu, apa yang dia buat? Dia panggil Pak Imam sembelih lembu Hmm. kat rumah dia. Kenduri orang Siam. Dia sembelih lembu, orang Islam sembelih lembu. Dan orang Melayu datang makan. Hmm. Nampak tak dia punya budaya itu, yang Melayu tadi sebenarnya boleh sama-sama dengan bangsa lain. Di Thailand, di Kelantan sangat-sangat nampak bahawa, budaya Melayu ke apa semua jadi satu lah. Diterima Diterima oleh masyarakat. semua masyarakat lain. Jadi pada saya, bolehlah, boleh saja. Hmm. Dan orang Melayu tak pernah larang orang lain dia ikut budaya dia. Pada saya okey, ya. Betul. Betul. Sebab apa, dalam Islam pun kita meraihkan Ya, kepelbagaian. betul. Itulah ciptaan Allah dan sebagainya. Ya. Berbalik pada saya tertarik apa yang doktor sebutkan tadi mengenai penerimaan dan sebagainya. Tapi masih lagi di beberapa lokasi ataupun dari segi kawasan tu mungkin budaya dan masyarakat Melayu ni dilihat sebagai ni nak doktrin, kan. Jadi macam mana pendapat doktor lah selaku pengamal seni cendekiawan, selaku orang akademik, macam mana strategi untuk kita memastikan yang budaya Melayu ini dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat? Apa langkah-langkah dan strategi? Saya ambil contoh begini ya, di tempat saya kerja, di Aswara itu sendiri, amalan ni mudah saja. So, macam bila saya ada student saya Cina, India semua sekali, Melayu Hmm. apa, kita, menyamaratakan layanan itu. Hmm. Maksudnya, apabila kita berkumpul, kita jangan bezakan mereka ini. Hmm. Kita kalau membezakan tu start tidak mengenali budaya. So, di sana contoh bila berjumpa dengan guru, amalannya cium tangan. Hmm. Jadi di Aswara, di tempat saya, tak kira pelajar India, Cina, Melayu, jumpa guru yang boleh bersalam lah ya, Ya. cium tangan. Hmm. Kan tidak ada dalam budaya lain tu. Betul, betul. Cium tangan ni kan, bila berguru cium tangan, cium tangan. Jadi pada saya benda tu dah jadi satu, dah jadi sebati. Hmm. So boleh ikut, tak ada komplain pun. Sebab tu saya kata, bila satu budaya tu yang baik, tiada siapa bangsa agama pun melarang. Betul. Kita boleh amalkan lah yang baik tadi. Atas dasar tadi, maknanya untuk kebaikan tadi. Kalau kata budaya Melayu tu boleh diikuti dan sesuai, bangsa lain pun boleh ikutlah. Cuma nak menggerak tu siapa? Menggerak tu saya rasa pendidik kena harus bertanggungjawab. Stakeholder atau ketua-ketua komuniti kena menjadikan budaya tadi disatukan. Kalau dalam Kementerian Kebudayaan Seni dan Pelancongan, contohnya Kementerian Budaya dan Pelancongan ini, mereka menggunakan pentas hiburan. Kesenian itu digabungkan. Mana setiap kali ada persembahan, akan dihidangkan persembahan daripada bangsa Melayu ataupun daripada kaum Melayu, kaum Cina, India, Sabah dan Sarawak. So kenapa dilakukan begitu? Sebab nak menunjukkan bahawa kita ni boleh gabung lah dengan budaya tadi. So dengan seni dan budaya boleh gabung satu. Maknanya inilah benda-benda kena dibuat selalu. Anak muda kena diterap selalu. Anak-anak kecil diterap selalu benda macam ni. Jadi pada saya itu tadi lah, pokoknya benda yang baik semua orang nak. Jadi kena ada penggerak lah. Betul. Kadang-kadang orang muda ni banyak budaya luar yang masuk. Saya selalu menyatakan bahawa budaya luar ni bahaya ni. Betul. Kita tak mendidik anak kita. Kita tidak mengangkat budaya kita.
Nah, kita tidak menyekat budaya orang, budaya kita yang akan rugi. Faham, Itu faham. poinnya, eh. Okey. Betul. Jadi daripada penceritaan doktor tu, doktor setuju lah seni dan budaya Melayu dekat ni kita kena pertahankan sebab dia boleh diterima masyarakat, eh. Apa ulasan doktor? Ya, saya percaya budaya Melayu ataupun kehidupan Melayu ini adalah satu kehidupan yang boleh diterima semua orang. Hmm, Jadi sebab itulah kita aman negara kita. enggak. Kita boleh amalkan macam-macam bentak budaya sendiri walaupun kita Melayu majoriti negara ini. Dan pada saya oleh kerana orang Melayu itu sangat sederhana, budayanya boleh semua orang boleh masuk, Hmm, dan saya rasa inilah satu acuan yang baik kepada negara kita. Jadi kita teruskan benda ni, dan pada saya, bangsa lain boleh melihat bagaimana, budaya Melayu tadi ada. Dan saya rasa benda ni dah kalau dari segi konteks keseniannya, kalau saya sendiri melihat tidak ada batasan dah sebenarnya, betul, dah jadi satu dah. So betul, kita dah jadi Malaysia itu dah jadi satu budaya saja. betul. Kita tunjukkan untuk keharmonian kaum kita nak tengok macam mana kita boleh, bergabung di antara banyak kaum tadi menjadi satu. Kita meraihkan sama sendiri dan budaya Melayu itu menjadi tonggak lah, Menjadi teras lah, menjadi teras. teras kepada perpaduan itu sendiri. Faham, Kerana Melayu meraihkan, dia betul. tidak menolak orang. Sederhana, sentiasa ada, boleh berbicara, berbincang, menjaga semua kepentingan kaum-kaum lain. Jadi saya kata tonggak itu sangat penting Faham, kepada, Malaysia ini. Cara kehidupan orang Melayu tadi. faham doktor. Last input lah. Sebab tadi doktor dah sebut satu Kementerian Pelancongan tu Hmm. selaku penggerak utama. Mhm. Tapi doktor juga ada sebut pendidikan juga utama. Jadi pendapat doktor mengenai adakah dasar-dasar ataupun bagaimana peranan institusi pendidikan, Suara sebagai salah satunya. Tadi ada doktor dah ceritakan sikit untuk mainkan peranan penting dalam mempertahankan seni dan budaya Melayu ni. Okey. Simpulan dari doktor. Okey, pendidikan pentinglah, cuma ada orang kata pendidikan ni harus bermula di sekolah rendah. Hmm, Seni budaya harus ditanam sekolah rendah, ataupun lebih kecil lagilah. hmm, Kita hari ni jangan lupa, budaya-budaya luar masuk melalui gadget. hmm. Anak-anak kecil kita kan, Dan media sosial. media sosial yang ada hari ni sangat terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Hmm, Kita tak pernah tahan, kita tak pernah sekat pun, tak pernah cep anak kita tengok cerita apa hari ni, tengok budaya apa dalam handphone dia. baik. Pasal kita tak angkat budaya kita, saya Hmm, kata budaya orang akan masuk. hmm, So, macam mana kita nak balance ni? hmm, Jadi pendidikan lah. Pendidikan tu kena jaga daripada rumah, daripada sekolah, peringkat rendah, menengah sampai universiti. hmm. Diaspora tu peringkat universiti lah, Betul. bukan peringkat sekolah rendah kan. Jadi pada saya, harus ada satu gerak kerja yang khusus, yang komprehensif untuk memastikan budaya ini atau seni budaya berada dalam peringkat awalan. Hmm, Jadi kita tak nak besok setelah, itulah peribahasa kata, "Meluntur buluh biar dah direbung." bau. Saya takut dah keras baru nak lentur. Itu tak boleh. So kita kena mula pada awal. Jadi bila ada awal tadi, saya percaya budaya ni kalau ada pada diri anak-anak kecil ini, Hmm, bila dia besar besok pun dia akan dapat pertahankan jati diri dia. Sebab dia tahu yang baik tu apa. hmm. Kalau saya di Aksara tu, melangkah ke hadapan bersama tradisi. Oh, Maksudnya boleh nak pergi ke mana sekalipun, tradisi jangan lupa. hmm, Itu tagline kita di Aksara. faham. So itulah kita tanamkan. Semua bangsa masuk sini, tradisi ada. Boleh, tradisi masing-masing boleh masuk. Tapi kita kata, apa tradisi kita? Di Malaysia ini, apa yang kita nak angkat? So, kita jagalah. Jaga jati diri kita, jaga maruah negara sebenarnya. Jangan negara kita tercemar kerana kita tak jaga jati diri kita. Kita Faham. lambang lambang masyarakat, lambang negara kan. Betul, Itulah. betul. Wajah kita, filem kita, wajah kita. Kenapa semua tu? Semua tu berkaitan dengan nak jaga jati diri. Hmm, betul, Ya. betul. Sangat padat, sangat padu doktor. Kalau kita ada masa lebih lagi, seronok ni berbual dengan doktor ni. InsyaAllah boleh lalui. Uh, Huraian terakhir doktor tu saya teringat ada satu video pendek Allahyarham Tan Sri Piramli. Dia kata kalau kita tak terapkan dari kecil untuk isi jiwa ni, nanti budaya luar masuk kita hilang jati diri. Sangat-sangat similar. Jadi berbalik kepada perbualan kita malam ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak doktor. Diharapkan Sama-sama. mana-mana dalam perjumpaan yang ringkas ni ada banyak poin-poin menarik ni untuk menonjolkan kebudayaan, tapi dia berbalik kepada jati diri dan identiti orang Melayu tu sendiri, Ya, ya. ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya nak ucapkan terima kasih dekat doktor, terima kasih dekat semua yang sudi menonton.
Sehingga kita berjumpa lagi dalam ruangan yang selainnya, insya-Allah. Assalamualaikum.